hormon itu serta-merta. Jika hormon ini tidak diperlukan pada masa itu, ia akan diletakkan di dalam petak simpanan sel yang dipanggil radas Golgi. Beberapa molekul seperti insulin yang membawa molekul gula adalah terlalu besar untuk melalui pintu sel. Sel mempunyai sistem yang direka khas untuk molekul besar lagi berguna. Ia menghulurkan ruang tambahan khas di luar membran untuk menerima masuk insulin. Insulin yang berada di luar ditarik ke dalam melalui ruang tambahan ini dan kemudian diperiksa dengan rapi. Sesudah ia berada di dalam, enzim pembawa khas akan mengumpul molekul gula di atas insulin dengan cermatnya. Enzim akan menyalurkan molekul gula yang ia terima daripada insulin ke mitokondria yang merupakan loji janakuasa sel. Tugas mitokondria ialah untuk memecahkan molekul yang mengandungi tenaga yang ia terima dan memproseskannya supaya ia boleh digunakan sel. Pak tenaga ATP yang dihasilkan akibat reaksi rumit dalam mitokondria dihantar ke petak sel yang berkaitan melalui mekanisme yang juga cukup sempurna. Saluran khas yang dipanggil retikulum endoplasma bertanggungjawab terhadap penyaluran dalam sel. Nukleus yang merupakan pusat pemprosesan maklumat besar menjadi nadi sistem sel yang rumit ini. Sel mengandungi kromosom. Setiap satunya merupakan bank data yang besar. Kromosom pula mengandungi rangkaian DNA yang berjalinan. Pelan terperinci ke semua sistem dalam sel dikodkan di dalam rangkaian DNA ini. Rangkaian DNA bagaikan pilin
yang terdiri daripada urutan 4 molekul yang berlainan. Keempat-empat molekul yang berlainan ini sebenarnya mewakili 4 huruf. Kerana huruf inilah banyak maklumat yang boleh dimuatkan ke dalam ratusan jilid ensiklopedia dikodkan di dalam molekul DNA. Sistem kod ini mengandungi pelan penghasilan yang terperinci ribuan enzim dan protein yang berlainan yang digunakan di dalam sel. Projek molekul organik yang akan distruktur di dalam sel dicatatkan di dalam DNA dengan terperinci. Penghasilan molekul organik seperti protein bermula dengan pengenalan gene yang terkandung di dalam maklumat yang diperlukan di kalangan DNA yang dijumpai di dalam kromosom. Seketul enzim yang tugas khususnya ini akan membuka DNA seperti membuka zip. Kemudian datang pula sekumpulan enzim yang lain, lalu menceraikan kepingan DNA kepada 2. Enzim yang satu lagi naik ke salah satu daripada bahagian tersebut dan dengan cepatnya membaca dan meniru data yang dikodkan di sana. Sekarang satu salinan pelan penghasilan yang cukup sempurna di dalam DNA diperolehi. Setelah salinan tersebut selesai, enzim akan menutup DNA dan mengekalkannya di dalam keadaan asal. Salinan yang dihasilkan daripada DNA dipanggil penghantar RNA. Penghantar RNA mengandungi pelan penghasilan protein yang diperlukan untuk sel. Penghasilan protein berlaku di dalam satu lagi bahagian sel. Struktur ini yang juga dipanggil kilang sel ialah ribosom. Terdapat satu sistem penghasilan yang sempurna dalam ribosom. Penghantar RNA menyelip melalui salah satu daripada hujung ribosom lantas bergerak. Sementara itu, penghantar yang dipanggil molekul pemindahan RNA membawa asid amino yang merupakan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan protein ke ribosom dalam keadaan yang serba lengkap mengikut susunan yang betul. Asid amino yang dibawa ke sini bercantum mengikut susunan yang betul, semuanya kerana kod pada penghantar RNA. Sambil penghantar RNA bergerak, asid amino yang sepadan dengan data yang dikodkan di situ ditambah kepada rangkaian. Hasilnya ialah protein baru. Kesilapan paling kecil dalam susunan asid amino akan menyebabkan protein yang dihasilkan tidak berguna. Namun, kesilapan yang seperti ini tidak pernah berlaku. Sebaik sahaja penghasilan selesai, protein akan meninggalkan ribosom untuk menjalankan tugasnya. Semua proses luar biasa ini berlaku bukan di tempat lain tetapi di dalam tubuh anda.
Peristiwa-peristiwa yang telah kami ringkaskan sebenarnya lebih rumit dan ia diulangi berkali-kali di dalam setiap satu daripada 100 triliun sel di dalam tubuh anda. Sel yang dahulunya dianggap ketulan kecil, kombinasi albumin-karbon oleh pengasas teori evolusi mempunyai reka bentuk yang luar biasa.